Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah agenda Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Fokus politik kali ini tertumpu di hujung semenanjung Malaysia, negeri Johor. Dewan Undangan Negeri Johor dibubarkan pada 22 Januari lalu, membuka jalan dan juga membuka peluang untuk pilihan raya negeri diadakan. Dan dalam pilihan raya kali ini juga, bukan sahaja perseteruan politik dan juga pertandingan politik yang perlu dijadikan fokus, tetapi angka 700,000 pengundi baru itu perlu diberikan perhatian. Apa percaturan parti politik? Apakah strategi kempen dan sebagainya? Itu kita tunggukan dahulu kerana apa yang lebih penting ialah bagaimana 700,000 pengundi baru ini dan pengundi-pengundi muda khususnya selepas pelaksanaan ataupun digazetkan untuk pengundi 18 itu memberikan dinamik yang berbeza. Adakah percaturan ahli politik menjadi kali ini dengan 700,000 orang yang baru mengundi ini ataupun bagaimana, dan bagaimana kita memahami energi ataupun tenaga ataupun semangat anak muda untuk pilihan raya negeri pada kali ini. Kira Yusri, pengasas bersama Undi 18 bersama saya malam ini. Assalamualaikum, selamat petang, selamat malam Kira. Kira, PRN Johor pada kali ini, mungkin ada yang memberikan cerita pasal 700,000 anak muda ataupun pengundi baru, tetapi saya ke belakang sikit. Adakah perjalanan dan juga pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor baru-baru ini sesuatu yang direstui oleh anak-anak muda ataupun bagaimana anak muda melihatnya? Saya rasa ni soalan yang sangat baik kerana kalau kita melihat dalam tempoh masa untuk PRN Johor terutamanya, kerajaan Johor telah diundi sebagai kerajaan pada pilihan raya umum yang lepas dari GE14, dan kita hanya mempunyai 1 tahun lebih sahaja lagi sebelum kita mulakan cycle seterusnya jikalau PRU dipanggil pada masa dalam 2023. So sekarang kita 2022, hanya 1 tahun lebih saja lagi, tetapi kerajaan Johor nampaknya tidak mahu menunggu dan telah bubar parlimen, telah menerima consent daripada Sultan Johor. Jadi bagi saya sebagai seorang anak muda, walaupun saya bukan daripada Johor, saya pertama kali saya memikir adalah bagaimanakah logistik untuk anak muda pulang ke halaman rumah, pulang ke Johor untuk mengundi. Terutamanya Johor adalah negeri di mana ramai anak muda keluar dan juga bekerja di luar Johor, terutama di Singapura ataupun di Kuala Lumpur, dan jika timing yang diumumkan oleh ISI nanti tidak sesuai ataupun tidak, agak susah untuk anak muda untuk travel balik untuk mengundi. Ini salah satu masalah yang dihadapi anak muda sentiasa di mana-mana PRN, PRU, PRK, sebab sangat susah untuk anak muda untuk meninggalkan pekerjaan mereka di luar kampung mereka ataupun bandar mereka untuk pulang untuk mengundi. So logistik ni sebenarnya sangat penting untuk difikirkan apabila kita nak melihat bagaimana kita nak improve akses kepada mengundi untuk anak muda. Selain daripada logistik, kerana PRU ke-14 2018 dahulu pun ada undi Rabu dan juga balik mengundi, dan itu digerakkan oleh anak muda juga. Tetapi itu kerana skala dan juga semangat pilihan raya umum. Tapi dalam konteks pilihan raya negeri, adakah anak muda mahu berpartisipasi? Apa isu yang mendesak? Apa isu yang membangkitkan semangat mereka? Ataupun mereka bosan dengan mengalami satu keletihan politik kerana senario yang berlaku sejak 2018? Pada pandangan Kira bagaimana? Ya, so PRN kali ini saya rasa sangat unik dan tidak boleh dibanding dengan PRU sebelum ini kalau kita nak melihat partisipasi anak muda lah. Sebab PRN kali ini dijalankan selepas langkah-langkah seperti langkah Sheraton. Kita melihat bagaimana PRN Melaka dijalankan, bagaimana PRN Sarawak dijalankan, dan juga PRN satu sekali lagi dijalankan di kala pandemik. Kan, di kala pandemik, di kala ahli politik semua sedang bergelut kuasa. Jadi bagi anak muda, terutamanya anak muda yang mungkin kali pertama akan mengundi kerana undi 18 telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan, we need to find out, for us it's like, what is the reason for us to vote? Adakah ahli politik yang kami akan undi akan membawa perubahan, atau ia hanya untuk mengukuhkan sokongan dalam Dewan Undangan Negeri? Kan? Kerana kita tidak melihat mana pihak pembangkang yang telah ugup untuk tarik sokongan. Kita Johor mempunyai CSA yang selama ini melihat seperti agak kukuh kerana mereka boleh dan baru-baru ini meluluskan perubahan undang-undang negeri untuk calon 18 yang membenarkan anak muda untuk dicalonkan dan menjadi calon pilihan raya. Jadi tidak ada masalah untuk kerajaan negeri untuk meluluskan undang-undang atau apa-apa pembinaan dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi anak muda pun harus berfikir, kenapa kita nak ada pilihan raya pada masa sekarang?
adakah ini masa yang sesuai, terutamanya selepas banjir dan sebagainya. However, we cannot also think about the past in this sense lah. Saya rasa saya juga ingin melihat ke hadapan. Saya sebagai anak muda, sebagai NGO tak boleh mengubah yang kerajaan sudah bubar. Saya tidak boleh mengubah bahawa DUN sudah bubar. So kita kena sekarang fokus kepada menggalak anak muda untuk keluar untuk mengundi, kerana undian ini mereka harus tahu bahawa ini bukan undi yang kita undi sekarang, nanti PRU akan ada undi lagi untuk Kelantan Johor. Orang ramai harus faham bahawa PRN kali ini adalah set for next 5 years. Hanya 5 tahun akan menentukan kerajaan Johor untuk 5 tahun lagi. Dan adakah itu risiko ataupun satu perkara yang perlu ditangani baik? Undi 18 bukanlah satu parti politik, Kira bukan ahli politik dan juga menyertai ahli politik, tetapi sebagai seorang yang memperjuangkan untuk partisipasi anak muda dalam politik, keletihan politik ada juga cabaran-cabaran yang dalam keadaan semasa. Adakah itu satu bebanan untuk NGO seperti Undi 18 untuk menggalakkan orang pulang mengundi? Kerana pilihan raya akan berlaku, naratif politik akan mendominasi segala-galanya. Dan mungkin ada yang kata, anak muda nak minta mengundi, kita bagi undi 18. Tapi bila ada pilihan raya, tak pulang mengundi pula. Bagaimana cabaran itu digalas oleh NGO yang memperkasakan ataupun menjalankan advokasi untuk anak muda participate ataupun berpartisipasi dalam politik seperti undi 18? Ya, saya rasa ini sebenarnya cabaran yang sangat besar sebab kami pun tidak menyangka bahawa kita akan melihat PRN yang begitu cepat selepas pelaksanaan undi 18. Tetapi bagi saya, dalam setiap krisis kita ada peluang. In every crisis we have opportunity. So kita boleh menggunakan peluang ini untuk melihat bagaimana trend pemilih muda untuk kali ini. Walaupun ia hanya fokus kepada Johor dan mungkin tidak boleh melambangkan atau mewakili anak muda seluruh negara, tetapi Johor sendiri juga ada mempunyai anak muda luar bandar, anak muda bandar, anak muda profesional, mahasiswa dan sebagainya. So kita boleh, to certain extent, melihat bagaimana trend pemilih anak muda. Bagi NGO kami, tim saya sangat-sangat kecil. Kami hanya ada kurang daripada 10 orang sahaja. Memang tidak belakang tu mungkin kita boleh menjalankan, di belakang saya ni, tidak mungkin kita boleh menjalankan outreach kepada seluruh negeri Johor dalam masa yang begitu suntuk. Jadi kami akan fokus untuk bekerjasama dengan kumpulan-kumpulan fokus seperti kumpulan mahasiswa, kumpulan NGO dan sebagainya, persatuan anak muda yang berada di Johor untuk menjalankan kempen Get Out to Vote supaya anak muda boleh keluar untuk mengundi. Sebab saya pun recognize bahawa kita ada kelesuan politik ataupun political apathy di mana anak muda sudah benci dengan ahli politik. Dua-dua belah, mereka sudah penat melihat pergaduhan antara politik. Terutamanya sekarang kita berada dalam suasana politik yang sangat unik di mana kita ada lebih daripada 2 coalition yang besar. Kita ada BN, PN dan mungkin PH dan mungkin banyak-banyak lagi parti-parti yang baru. Bagi saya, secara big picture, ini adalah sangat bagus untuk demokrasi kerana kita melihat lebih ramai rakyat Malaysia daripada berbagai latar belakang ingin menyertai arena politik. Tetapi sebab sistem kita yang masih first past the post menyebabkan bukan parti yang dipilih orang ramai akan menang, tetapi parti yang mempunyai paling banyak undi. Jadi walaupun undian dia tidak mempunyai majoriti, dia masih boleh menjadi parti yang menang. So because of that, kita kena educate orang ramai betapa pentingnya nilai setiap undi yang mereka ada, terutamanya anak muda yang berada di luar kawasan undian mereka kerana mereka masih mungkin belum menukar alamat mereka. So it's very important for us to engage them. And kita harus memikir bagaimana juga kita nak memastikan proses-proses lain seperti undian pos dan sebagainya untuk pengundi luar negeri dan luar negara boleh berjalan dengan lancar dan memastikan bahawa undian mereka diambil kira untuk PRN kali ini. Tadi Kira menyebut bahawa perjalanan Dewan Undangan Negeri Johor agak unik dan juga ada beberapa perkara boleh dijadikan contoh. Antara lain ialah pelaksanaan dan juga meluluskan undi 18 undi calon 18 tahun ke atas itu dilakukan di negeri Johor dan adanya satu pemufakatan politik di dalam dewan itu di mana kalau speaker yang lepas datangnya daripada parti berbeza dengan parti yang memerintah. Bagaimana energi itu ataupun cara momentum itu dapat dilaksanakan, dapat diterjemahkan dalam konteks kempen pilihan raya? Adakah itu membawa maksud bahawa PRN ini walaupun dibayangi oleh ahli politik tapi ada keterbukaan dalam cara berpolitik dan itu memberi refleksi kepada pengundi-pengundi di Johor itu sendiri? Saya rasa soalan sangat menarik dan saya rasa mungkin
better tanya semua anak muda yang hidup di Johor lah, yang bekerja di Johor. Tapi bagi saya, walaupun sebagai seorang pemerhati politik, saya rasa ia sangat-sangat menarik kerana bila ada speaker daripada pembangkang dan yang dari luar daripada kerajaan, ia memberi gambaran yang okay, actually politicians boleh kerjasama sebenarnya. Mereka boleh bermufakat, mereka boleh fokus kepada the job at hand. Tetapi apabila kita melihat bila masa pilihan raya, saya rasa semua perasaan itu akan ditepi. Sebab kita akan mempunyai semangat pilihan raya di mana the winner must take all. Dan kita juga melihat semangat itu di negeri-negeri seperti Melaka, negeri seperti Sarawak. Contohnya masa GPS telah letak calon di semua kerusi, hampir semua kerusi, dan mereka menang dengan sangat-sangat ratio sangat-sangat besar, sangat-sangat tinggi di Sarawak. Saya tak pasti sama ada parti-parti politik yang ingin bertanding di Johor kali ini akan menggunakan strategi yang sama, kerana ia juga sangat mahal untuk bertanding di setiap kerusi, dan Johor mempunyai dalam 56 kerusi kan, kata saya 50 lebih kerusi lah, lebih daripada Melaka. So it'll be very interesting to see bagaimana mereka akan mengagih kerusi. Dan juga paling penting, walaupun kita rakyat Johor telah biasa dengan melihat kerajaan dan pembangkang Ali Adun yang pada selama the past 3-4 years, adakah mereka akan melihat calon-calon baru yang diketekankan dalam pilihan raya kali ini? Because I think that will play a big factor in how they want to see the new Johor government. Calon baru, orang muda, adakah ada di kalangan mereka yang akan tampil dan juga menjadi game changer pada pilihan raya negeri kali ini? Ini soalan politik, tetapi saya rasa dalam undi 18 juga apabila kita meminta untuk pengundian automatik itu dilakukan, ahli-ahli politik boleh daripada usia 18 tahun dan sebagainya. Ini peluang yang perlu diraih dan juga perlu direbut. Adakah itu mungkin kita lihat di negeri Johor pada pandangan Kira? Saya percaya bahawa setiap parti mempunyai anak muda yang berkaliber. Itu saya sangat percaya. Saya mempunyai kawan dalam parti politik seperti UMNO, Bersatu yang sangat-sangat berkaliber. Saya tahu mereka sangat layak untuk menjadi wakil rakyat jika diberi peluang. So, tapi itu caveatnya, jika diberi peluang. Jadi saya memang sangat berharap bahawa and the fact that Johor telah meluluskan calon 18 di negeri Johor bermaksud bahawa semua parti sepatutnya telah bersedia untuk mengetengahkan calon muda. Dan mungkin kita tak dapat melihat calon berumur 18 tahun kerana masa sangat singkat dan mungkin tidak cukup masa untuk prep dan mengetengahkan calon. Tetapi kita patut insya-Allah kalau boleh melihat calon yang berusia bawah 25 tahun contohnya, mahasiswa ataupun young professionals yang berkejaya, yang supaya kita boleh membuktikan bahawa anak muda bukan sahaja boleh menolong ataupun support the party, tetapi juga layak diketengahkan sebagai pemimpin kan. Sebab saya rasa terutamanya dalam konteks PRN dan bukan PRU, kerajaan negeri adalah satu arena yang sangat bagus untuk menguji kapasiti anak muda sebenarnya, kerana banyak isu seperti isu lokal, isu pendidikan, isu on the ground lah, seperti mereka cakapkan, yang boleh dialami oleh anak muda sebelum kita nak prepare mereka kepada mungkin level MP. Jadi sangat-sangat penting untuk parti politik. Kita tak boleh mengharapkan hanya parti seperti muda sahaja untuk meletakkan calon muda kan. Parti-parti lain juga mempunyai anak muda, sayap-sayap pemuda yang sangat-sangat hebat kan. Terutamanya di Johor di mana banyak program belia yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Jadi saya percaya tak mungkin kita akan kekurangan calon anak muda sama ada lelaki atau perempuan. I think sangat-sangat penting juga kita melihat ketengahkan calon wanita muda juga pada pilihan raya kali ini, kerana kita mahu melihat demokrasi yang mewakili rakyat Malaysia secara keseluruhan dan bukan sahaja mewakili sesetengah komuniti sahaja. Kira, ini soalan provokasi sikitlah. Walau-walau Kira dah menyebut mengenai rakan-rakan datang daripada pelbagai parti politik yang berbeza-beza, anak-anak muda yang hebat dan sebagainya. Kerana NGO seperti Undi 18 boleh menjadi kuasa pendesak, tetapi kadang-kala anak muda yang terlibat dalam politik itu sendiri perlu mendesak dari dalam untuk mengatakan bahawa sayalah calon winnable candidate. Datuk Ahmad Mazlan semalam mengatakan bahawa kalau UMNO tu kena ada wali. Winnable tu antara lain ialah orang muda. Jadi mungkin juga anak muda dalam parti-parti politik, kerangka politik perlu bangkit dan juga mengatakan bahawa pilihlah saya kerana sayalah sebenarnya dapat menyelesaikan masalah politik di negara ini. Kalau di PRN Johor contohnya Kira, mungkin Kira secara peribadi boleh kata, kawan-kawan, tampillah jadi calon dan
anak muda tu selalunya memberontak. Bagaimana memberontak itu dapat digunakan untuk PRN kali ini? Bagi saya, I mean, bila saya berbincang dan bercakap dengan kawan-kawan saya rasa saya faham juga bagaimana kekangan yang mereka alami dalam parti politik yang mungkin tidak menghiraukan anak muda sangat. Tapi bagi saya, kita nak bincang dan sembang pasal perubahan dalam sistem. Apabila kita dalam political party, ia adalah peluang terbaik untuk kita mengubah sistem tersebut. Dan saya juga faham terutamanya dalam konteks terutamanya parti-parti di Malaysia yang telah wujud bertahun-tahun berdekat-dekat, mungkin sangat susah untuk mengubah fikiran cultural itu dalam minda-minda pemimpin parti. Tetapi jika anak muda tidak ke depan dan kita kedepankan sendiri untuk memberi peluang, untuk mengambil peluang itu agak-agak membazir lah. Tapi bagi saya, kita tak boleh bersembang sahaja sebagai anak muda. Tak boleh cakap, hanya kerana saya muda, bagi saya kerusi. Itu bukan maksud saya. Maksud saya adalah anak-anak muda yang telah bekerja dalam parti bertahun-tahun. Saya tahu ramai pemuda-pemuda dan juga wanita muda dalam parti telah involved dalam politik sejak mereka mahasiswa lagi, sejak mereka sekolah lagi, sebab mereka datang dari keluarga yang aktif dalam politik. Itu semua adalah pengalaman-pengalaman yang sangat penting dan memberikan mereka kelayakan untuk menjadi calon bagi pendapat saya lah. Sebab what makes it different than someone who's been there for 20 years and 10 years kan sebenarnya. Jadi kalau anak muda yang telah berada dalam parti politik untuk beberapa tahun, dan ini bagi saya ini adalah peluang terbaik untuk mendepankan diri sendiri kerana you do have the experiences, you do have the knowledge, you just need the opportunity. So kita kena reclaim that spaces untuk diri sendiri dan juga kita perlu kalau saya pemuda tidak mengambil peluang ini untuk to fight for their rights, I think it's quite a waste lah. Yeah. Sebab terutama dalam Johor sendiri, kita ada 175,000 pengundi baru dalam 18 ke 20 tahun. 18 ke 20 tahun sahaja? Yeah. Wow. Kita cerita pasal 700,000 tapi 100,000 lebih adalah dalam 18 ke 20 tahun. Bagaimana untuk menangkap imajinasi mereka, Kira? Kalau yang 100,000 ni? Saya rasa itu adalah bila dengar tu saya rasa saya macam nasib baik saya bukan ahli politik lah. Nasib baik saya NGO je. Tetapi isu-isu anak muda sebenarnya bukan isu-isu baru kan. Isu-isu seperti pendidikan, isu-isu seperti even political knowledge, isu-isu seperti pekerjaan ekonomi, ini juga adalah isu anak muda. Jadi ahli politik kalau sampai sekarang masih tidak cakna bahawa ini adalah isu-isu anak muda, saya rasa mereka memang tidak layak untuk jadi wakil rakyat lah. Sebab isu-isu anak muda dengan isu-isu demografik warga negara lain bukan berbeza sangat. Cuma kami lagi muda sahaja. Itu sahaja bezanya. Dan Kira, apabila kita menyebut mengenai pengundi muda ini, ramai yang ataupun ada setengah pihak yang ada kecenderungan untuk pukul sama rata. Golongan muda ini 30 tahun ke bawah, seolah demografi mereka sama. Tapi bila Kira sebutkan tadi, lebih 175,000 hampir adalah mereka yang berusia 18 tahun ke 20 tahun. Ini kelompok yang berbeza dengan mereka yang berusia 25 ke 30 ataupun 22 ke 24 sekalipun. Bagaimana Kira dengan engagement bersama dengan anak muda? Mungkin Kira dapat membantu kita bahawa segmen anak muda ini ada pelbagai kategori-kategori yang perlu difahami. Mereka bukan sekadar angka sahaja, Kira. Dalam konteks politik di Johor juga, demografi juga mereka pelbagai. Kalau Johor Bahru itu mungkin berbeza dengan beberapa daerah yang lain. Tapi itu tidak menidakkan cara mereka berfikir. Mungkin Kira dapat kongsikan sedikit sebanyak bagaimana memahami segmen anak muda yang pelbagai ini. Dan sangat menarik juga kerana untuk segmen 18 hingga 20 tahun, kita tidak pernah engage mereka officially sebagai parti politik kan. Sebab mereka tidak pernah mengundi lagi. Kita tidak pernah menjalankan survey atau apa-apa kajian tentang apakah kecenderungan mereka dalam isu-isu politik ataupun isu-isu polisi dengan lebih mendalam kerana mereka tidak pernah mengundi kan. Tapi bagi saya melalui engagement di 18, kami melihat bahawa kumpulan ini pun berbagai-bagai sebenarnya. Kita tidak boleh pukul sama rata bahawa semua 18-20 tahun hanya ingat pasal SPM saja. SPM pun dah lepas masa tu kan. Mereka pun tak ingat pasal universiti sahaja. Tetapi mereka juga ingin menyara hidup. Saya mempunyai student yang terpaksa tidak habis SPM kerana perlu menyara keluarganya sendiri. Saya mengenali wanita-wanita muda yang terpaksa drop out of high school kerana mereka mengandung dan sebagainya. Mereka semua
kita tidak boleh mengira sekolah dan universiti sahaja sebagai kumpulan-kumpulan di mana anak muda berada, tetapi mereka sebenarnya di setiap pelosok masyarakat. Jadi saya rasa mungkin the concern that we need to that this group has sebenarnya adalah tidak sangat berbeza, tetapi mungkin lebih fokus kepada isu-isu tertentu seperti akses kepada pendidikan, terutamanya di kala sekarang di mana kita ada pandemik dan juga banjir yang memberi impak yang sangat-sangat teruk untuk anak muda untuk pergi ke sekolah dan pergi ke universiti dan sebagainya. Saya rasa kumpulan isu-isu sebegini akan dominate diskusi manifesto daripada perspektif anak muda terutamanya, dan parti politik patut cenderung kepada isu-isu sebeginilah kerana ini adalah bread and butter untuk anak muda sepatutnya. Kira pandemik COVID-19 juga mengubah cara anak muda berfikir. Tadi kita cerita mengenai lost generation. Mungkin mereka 18 tahun ini ialah mereka yang terpaksa menghadapi SPM tahun lepas dengan cara yang berbeza dengan generasi lain. Malah kita juga melihat bahawa pandemik menyebabkan mereka sukar untuk mencari pendapatan. Kalau di Johor itu dulunya boleh kerja di Singapura atau di negeri lain. Tapi mereka mungkin dengan PKP yang dijalankan pada 2 tahun kebelakang ini, mereka tidak berfikir dengan cara yang seperti dahulu sedia kala. Justru ahli politik, bagaimana kalau kita dapat, Kira bagilah tips sikit kepada mereka bahawa ini adalah cara yang berbeza perlu anak muda ini disantuni. Program-program belia dan anak muda tidak boleh lagi hanya memberikan mereka wang saku, topi dan juga t-shirt dan duit minyak, motor untuk memenangi undi mereka, kerana mereka terdedah dengan informasi satu perkara, kesetiaan mereka kepada parti juga tidak ada seperti dahulu. Justru, macam kita katakan tadi, susah jadi ahli politik, tetapi anak muda juga mahu dibantu dan juga didekati. Bagaimana sebenarnya pandemik ini juga perlu mengubah cara berpolitik? Kalau dapat Kira ceritakan. Saya rasa pandemik ini dan juga akses kepada social media telah memberi gambaran kepada rakyat Malaysia, terutamanya anak muda yang sangat aktif di social media untuk mengaspirasikan kerajaan yang kita mahu. Kita mahu kerajaan yang cepat, yang cepat bertindak, yang tidak mempunyai rasuah, yang juga ikhlas untuk menolong rakyat melalui polisi-polisi, bukan sahaja melalui handouts. Kerana kita ada social media, kita melihat juga pada masa pandemik banyak social media accounts yang telah muncul. Tujuannya adalah untuk memberi pendidikan politik kepada orang ramai. Unilah salah satu, kami membuat infografik dan sebagainya. Tapi kita juga melihat akaun seperti Y Politics dekat Instagram yang mempunyai berpuluh-puluh ribu followers, dan mereka sering membuat meletakkan konten mengenai terutama perubahan institusi, isu-isu polis, isu banjir dan sebagainya. Dan kita juga melihat bagaimana anak muda telah mengambil inisiatif untuk membantu rakyat lain apabila tibanya krisis sama ada COVID ataupun banjir. Jadi saya rasa anak muda mereka lebih kini sekarang, mereka lebih peka dan mereka faham di manakah jurang-jurang polisi yang ada dalam sama ada di level kerajaan negeri ataupun di level kerajaan persekutuan, dan oleh sebab itu mereka boleh articulate lebih baik apakah kehendak mereka. Jadi ahli politik, saya rasa kalau sampai sekarang ada ahli politik yang tidak pandai memain social media, memang akan kalah dalam undian anak muda. Mereka harus menggunakan, terutamanya anak muda yang tidak duduk di Johor, mereka bekerja di luar negeri. Mereka hanya menggunakan social media untuk mengetahui apa yang berlaku di Johor. Mereka menggunakan social media untuk track apa yang ahli politik mereka, wakil rakyat mereka lakukan. Jadi jika tidak ada track record yang kalau ahli politik tidak menggunakan social media untuk engage audience mereka, saya rasa apabila anak muda ni balik kampung untuk mengundi, mereka tidak akan tahu siapa wakil rakyat yang mereka mahukan. Kira saya ada 1 minit saja lagi, tapi macam kita boleh ramalkan bahawa pilihan raya negeri Johor ni macam panjang sikit lagi. Ada paling tidak 2-3 minggu atau mungkin sebulan lagi. Justru bagaimana untuk memastikan bahawa komunikasi dan juga naratif anak muda itu dibawa, dan juga mungkin pesanan Kira untuk kita sama-sama ingatkan bahawa pengundi-pengundi muda di Johor yang mereka ada peluang yang perlu digunakan meskipun ada keletihan politik, tapi ini adalah hak mereka yang perlu digunakan. Saya rasa untuk anak muda Johor yang terutamanya yang baru diberikan hak untuk mengundi, perlu ingat bahawa walaupun ini adalah hak kamu sebagai pengundi, ia juga ada tanggungjawab kamu sebagai
rakyat Johor. Kerana pilihan raya kali ini seperti saya kata tadi bukan sahaja menentukan kerajaan untuk setahun lebih akan datang, tetapi 5 tahun lagi akan datang jika kita tidak mempunyai lagi gelotan politik yang mungkin akan bubar dulu lagi lah. So it's very very important untuk anak muda pulang ke kampung ataupun kawan-kawan lain pun, kalau ada kawan-kawan Johor bekerjasama, cuba kita harus fikir bersama-sama bagaimana untuk menolong anak muda untuk pulang mengundi, kerana undian itu bukan bagi saya di Undian 18 bukan sahaja hak kamu ataupun sebuah privilege, tetapi tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk mengundi ahli politik ataupun wakil rakyat yang telus, wakil rakyat yang ikhlas dan wakil rakyat yang betul-betul ingin bantu rakyat, dan bukan sahaja yang who's in it for themselves. So it's very important juga untuk kita sebab pilihan raya kali ini adalah pilihan pertama generasi Undian 18 akan mengundi. Ia akan di-analyze, ia akan digunakan sebagai benchmark untuk pilihan raya akan datang. So it's very important for us to make sure that we do our best this time. Kira ini adalah mukadimah, orang kata. Banyak lagi kita perlu katakan mengenai orang muda undi 18 dan juga menjelang pilihan raya negeri Johor yang kita belum tahu lagi tarikh dia bila. Tapi Kira, terima kasih kerana sudi bersama kami buat pertama kalinya untuk Johor Memilih malam ini. Saya janji banyak lagi suara-suara seperti Kira akan kita bawakan menjelang pilihan raya negeri nanti. Terima kasih Kira Yusri, pengasas bersama Undi 18 kerana bersama kami dalam agenda Awani malam ini. Anda ada pandangan, anda ada komen, teruskan bersama kami di platform media sosial kami astroawani.com. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.